Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan juga berdaya saing. Dalam era globalisasi, guru sepatutnya lebih kreatif dan juga menguasai kaedah pengajaran berasaskan teknologi seperti telefon pintar dan juga laman sesawang. Semasa pandemik COVID-19, kita sendiri boleh melihat bagaimana sistem pendidikan beralih sepenuhnya kepada pembelajaran secara dalam talian. Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan manual PDPR ataupun dikenali sebagai Home Based Learning dan juga menggalakkan penggunaan platform digital seperti Google Classroom. Namun begitu, terdapat juga cabaran yang dihadapi, iaitu salah satunya dari segi masalah capaian internet yang mana boleh mengganggu kepada keberkesanan pembelajaran. Kami telah pun menjalankan kajian lapangan ini di SMJK Katolik Tanjung Malim, yang mana kami mengenal pasti platform digital yang digunakan oleh guru serta pemilihannya, keberkesanan dan juga cabaran yang dihadapi oleh guru semasa pembelajaran. Diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan impak dan berguna dalam penambahbaikan untuk sistem pendidikan ke arah yang lebih mampan dan relevan. Jika dahulu ilmu bermula daripada seorang guru dan disebar luas melalui buku, ilmu dapat difungsikan melalui kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan berbagai bidang, termasuklah bidang pendidikan. Penggunaan platform dalam pembelajaran merujuk kepada penggunaan teknologi dalam talian sebagai medium untuk menyampaikan, mengurus, dan menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan perkembangan teknologi digital menuntut sektor pendidikan bergerak seiring dengan arus permodernan. Perkembangan ini telah membawa perubahan yang besar dalam dunia pendidikan. Perubahan ini amat bertahap apabila guru mulai beralih daripada pengajaran tradisional kepada penggunaan platform digital sebagai medium penyampaian. Penggunaan platform digital ini memberi pelbagai kelebihan. Ia memudahkan bagi penyampaian pengajaran, menggalakkan interaksi dua hala antara guru dan murid, serta membolehkan pembelajaran berlaku di luar waktu sekolah. Dalam era digital yang semakin maju ini, penggunaan platform digital menjadi satu keperluan utama dalam sektor pendidikan. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh guru dan pihak sekolah. Antara cabaran yang dihadapi oleh guru adalah guru masih kurang mahir dalam penggunaan platform digital seperti penggunaan Google Classroom, Zoom, dan Google Meeting, dan sebagainya. Seterusnya, ketegangan peranti dan capaian internet yang lemah turut memberi kesan terhadap penggunaan platform dalam kalangan murid, terutamanya murid yang berada di kawasan luar bandar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti bagaimana guru-guru mencari jalan penyelesaian dalam penggunaan platform digital ini. Pertama, mengenal pasti platform digital utama yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah. Kedua, meneliti cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan PDP menggunakan platform digital. Ketiga, menganalisis cadangan guru terhadap penambahbaikan penggunaan platform digital dalam PDP. Keempat, menghubungkan penggunaan platform digital dengan pengurusan pendidikan dari perspektif sosiologi. Kelima, menilai implikasi penggunaan platform digital terhadap amalan pengajaran dan penglibatan pelajar di sekolah menengah. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah platform yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran. Persoalan yang kedua ialah apakah cabaran yang dihadapi oleh guru sepanjang menggunakan platform dalam proses pengajaran. Persoalan yang ketiga ialah apakah langkah yang diambil oleh guru untuk menangani masalah yang dihadapi dalam menggunakan platform dalam proses pengajaran. Tiga persoalan kajian ini membantu penyelidik untuk memahami penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kajian ini menggunakan pengecekan kualitatif bagi memastikan data yang diperoleh tepat, relevan dan membantu kejayaan kajian lapangan. Kaedah temu bual digunakan sebagai instrumen utama. Temu bual ini dijalankan ke atas 6 orang guru mata pelajaran di SMJK Katolik Tanjung Malim. Soalan disediakan lebih awal dan dijawab secara lisan. Temu bual ini membolehkan ahli kumpulan mendapatkan maklumat secara langsung, terperinci dan jelas. Terdapat 6 soalan yang disoal kepada responden. Kajian ini didapati bahawa penggunaan platform digital dalam PDP telah menjadi satu elemen penting bukan sahaja semasa pandemik tetapi juga dalam kelas fizikal. Guru-guru menyatakan bahawa teknologi seperti Google Classroom, Meet, Telegram dan WhatsApp telah memudahkan pengurusan PDP serta meningkatkan pelibatan murid. Contohnya, Google Classroom digunakan untuk menyusun bahan PDP, Google Meet pula bagi kelas tambahan waktu malam dan YouTube pula
sangat berguna untuk pelajar yang lemah terutamanya dalam subjek seperti bahasa Inggeris dalam ujian lisan. Malah, penggunaan IDB Board dan aplikasi Kahoot telah menjadikan PDP lebih interaktif dan menyeronokkan. Kajian ini juga mendedahkan beberapa cabaran utama, iaitu jurang digital. Ramai pelajar B40 tidak mempunyai akses kepada peranti atau internet. Yang kedua, masalah teknikal seperti internet sekolah yang tidak stabil dan kerosakan peralatan seperti papan pintar. Yang ketiga, penyalahgunaan peranti oleh pelajar yang lebih tertarik kepada aplikasi media sosial daripada belajar. Dan keempat, risiko terdedah kepada kandungan tidak ditapis di platform terbuka seperti YouTube. Nama baikkan, guru mencadangkan agar akses percuma kepada aplikasi pembelajaran berbayar diberikan kepada akaun MOE, pelajar dan guru. Mereka juga menyarankan kaedah pembelajaran fleksibel yang menggabungkan PDP digital dan PDP tradisional serta sokongan teknikal di peringkat sekolah dan penyediaan sumber PDP rasmi untuk menjamin keselamatan kandungan. Mulanya, guru perlu diberi sokongan menyeluruh agar mereka mampu menyesuaikan PDP digital mengikut keperluan pelajar secara efektif. Platform digital memainkan peranan yang sangat penting dalam era pendidikan digital 5.0. Menurut kajian kita, platform digital seperti YouTube, Telegram dan CIDS membantu guru menyediakan bahan pengajaran dalam bentuk nota atau video yang boleh diakses oleh pelajar pada bila-bila masa atau di mana-mana tempat. Selain itu, platform digital juga meningkatkan fleksibiliti guru dalam proses PDP. Guru boleh menjalankan kelas tambahan atas talian pada waktu malam atau pada hujung minggu. Pelajar juga boleh menyimpan rakaman kelas tersebut untuk digunakan ketika proses pengulang ngaji. Namun begitu, kajian kita juga menemui beberapa cabaran. Cabaran yang paling ketara ialah jurang ekonomi yang semakin melebar. Terdapat banyak pelajar yang berasal daripada keluarga B40 tidak mempunyai peranti yang lengkap dan akses internet yang stabil. Oleh itu, mereka tidak dapat mengikuti kelas atas talian dengan efektif. Akhirnya, hal ini akan menjejaskan prestasi akademik mereka. Masalah ini juga akan menyebabkan jurang pencapaian pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar semakin besar. Dari sudut pengurusan pendidikan, pihak sekolah perlu menyediakan strategi yang inklusif dan proaktif. Contohnya, pihak sekolah perlu menyediakan peranti pinjaman, nota bercetak dan memberikan akses membawa komputer kepada pelajar, terutamanya pada waktu luar persekolahan. Selain itu, guru juga perlu mendapatkan latihan untuk menguasai platform digital yang akan mereka menggunakan dalam proses PDP. Kajian kami juga menghadapi beberapa batasan. Pertama, bilangan responden kita adalah terhad kepada 5 orang guru sahaja di SMK Katolik. Oleh itu, dapatan kajian kita tidak boleh dijeneralisasikan kepada semua sekolah menengah di Malaysia. Kedua, kegangan masa kerana sesi pemeriksaan sedang dijalankan di SMK Katolik. Ketiga, rakaman video tidak dibenarkan dalam sesi temu bual. Oleh itu, tiada maklumat visual dalam sesi pemenangan kita. Kesimpulannya, pengaplikasian platform digital berpotensi meningkatkan kualiti PDP kita. Namun, cabaran jurang akses perlu diberikan perhatian yang serius agar transformasi digital dalam pendidikan ini boleh memberikan manfaat kepada semua pelajar yang berasal daripada lapisan yang berbeza. Secara keseluruhannya, kajian ini memperlihatkan bagaimana platform digital telah menjadi sebahagian penting dalam dunia pendidikan hari ini, bukan lagi sebagai alat sampingan tetapi sebagai tunjang utama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru semakin mahir menyesuaikan pendekatan mereka dengan teknologi dan pelajar pula diberi peluang untuk belajar secara lebih fleksibel. Namun begitu, kemajuan ini turut mendedahkan beberapa realiti, termasuklah isu jurang akses, kebergantungan kepada sambungan internet, dan kesedaran tentang penggunaan teknologi yang bertanggungjawab. Justeru, perlu ada keseimbangan antara digital dan tradisional agar data pelajar yang tercicir. Pada masa yang sama, sokongan menyeluruh daripada kementerian, sekolah dan masyarakat amat penting, bukan sahaja dari segi penyediaan peranti, tetapi juga dari sudut latihan, keselamatan dan pemantauan berterusan. Transformasi pendidikan digital ini menuntut kita berfikir semula bagaimana ilmu disampaikan dan diterima. Kejayaan pelaksanaannya bukan hanya terletak pada teknologi itu sendiri, tetapi pada kerjasama dan tanggungjawab bersama semua pihak yang terlibat. Dalam menjalankan kajian ini, beberapa sumber rujukan telah digunakan. Antara sumber rujukan yang digunakan ialah artikel, internet, dan orang sumber. Semua rujukan ini telah dinyatakan secara terperinci di dalam laporan penuh kajian itu. Terdapat beberapa lampiran yang disertakan. Lampiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses menjalankan kajian ini. Antara lampiran yang dimasukkan ialah
borang soal selidik yang digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden dan dokumentasi bergambar untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai kajian ini. Dengan adanya rujukan yang kukuh dan lampiran yang lengkap, kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.